Salam sejahtera, kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tentang isu perhubungan awam dan laporan analisis bagi syarikat Genting Malaysia. Kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu saya sendiri, Shifoni binti John, ketua kumpulan kami iaitu Angelina Bernandus, seterusnya Sher Vivian Yelis binti Ikail, Rozianti Syafina binti Roslan, dan Wan Hafi Aiman bin Hisnin. Bagi pengenalan, Genting Malaysia Berhad merupakan salah satu syarikat multinasional terbesar di Malaysia. Ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1980 sebagai Resort World Sdn Berhad dan diselenggarakan di pasaran utama Bursa Malaysia sejak 1989. Genting Malaysia merupakan anak syarikat kepada Genting Group dan diterajui oleh Tan Sri Lim Kok Teh. Syarikat ini terlibat dalam pelancongan dan hospitality, resort, kasino, taman tema, dan hotel. Genting Malaysia juga mempunyai operasi global yang meluas. Untuk di Malaysia, Resort World Genting menaruhkan lebih daripada 10,500 bilik hotel dengan berbagai kemudahan hiburan seperti kasino, taman tema, pusat beli bola, dan lain-lain. Di Amerika Syarikat, syarikat ini memiliki dan mengendalikan Resort World New York City, Resort World Catskill, dan Resort World Hudson Valley. Manakala di UK, syarikat mengendalikan lebih 30 kasino dan Resort World Birmingham yang merupakan kompleks hiburan pertama di negara tersebut. Di Bahamas dan Mesir pula, Genting mengurus Resort World Bimini dan Crockford, Cairo. Seterusnya, kedudukan pasaran Genting Malaysia telah mencecah RM15 bilion setakat 30 Disember 2023. Bagi pemegang taruh utama Genting Malaysia ialah pelabur, agensi kerajaan, pelanggan, dan komuniti. Salam sejahtera kepada Dr. Huda. Saya Angelina Bernardus akan membentangkan bagai isu-isu perhubungan awam di Genting Malaysia. Isu yang pertama ialah kontroversi pengambilan Empire Resort Inc. Gen M telah membeli syarikat Empire Resort di Amerika Syarikat dengan nilai 170 juta. Apa yang menjadi kontroversi ialah pembelian ini melibatkan ahli keluarga pengurusi syarikat itu sendiri, iaitu Tan Sri Lee Kok Teh. Ini menimbulkan isu konflik kepentingan. Pembelian ini dibuat tanpa penjelasan awam yang mencukupi dan menyebabkan pelabur dan pemerhati mempersoalkan ketulusan dan tabiat syarikat. Dari sudut perhubungan awam, ini menunjukkan kelemahan komunikasi dan accountability korporat. Isu yang kedua ialah prestasi, kewangan dan tekanan dividen yang mencatatkan kerugian besar antara 160 hingga 280 juta setiap tahun sejak 2020. Ini memberikan tekanan besar kepada kewangan Genting Malaysia dengan hutang syarikat yang meningkat sebanyak 13.5 bilion. Situasi ini menjejaskan keyakinan pelabur, pemegang saham dan masyarakat. Ramai yang melihat keputusan ini sebagai langkah yang berisiko tinggi dan tidak bijak. Salam sejahtera. Seterusnya, saya akan membentangkan tajuk berkaitan respon ataupun strategi Genting Malaysia Berhad dalam menangani isu yang mereka hadapi. Yang pertama ialah komunikasi krisis. Apabila timbul kontroversi berhubung pengambil alihan Empire Resort, Genting Malaysia, mereka tidak berdiam diri. Sebaliknya, mereka mengeluarkan kenyataan rasmi melalui Bursa Malaysia serta mengedarkan laporan keuangan dan siaran akhbar kepada pihak media dan pelabur. Walaupun tidak mengemukakan permohonan maaf secara terbuka, tetapi syarikat ini telah menafikan wujudnya konflik kepentingan dan menyatakan bahwa urus niaga tersebut telah dijalankan secara sah dan juga mengikut piawaian takbir urus. Strategi yang kedua adalah tanggung jawab sosial korporat CSR bagi memulihkan reputasi dan juga membina semula hubungan dengan masyarakat. Genting Malaysia telah melaksanakan pelbagai program CSR dari tahun 2023 sehingga 2025 seperti penggunaan lampu LED, penganjuran Sustainability F&B Expo 2024 dan sumbangan kepada hospital, rumah kebajikan dan pendidikan komuniti. Langkah ini menunjukkan komitmen syarikat terhadap kelestarian alam sekitar dan pembangunan sosial, serta menjadi salah satu pendekatan yang strategik untuk mengimbangi kesan negatif akibat isu tersebut. Respon syarikat yang ketiga ataupun strategi yang telah mereka gunakan ialah strategi perhubungan media.
di mana Genting Malaysia aktif menguruskan komunikasi korporat melalui siaran akhbar rasmi melalui Bursa Malaysia, temu bual secara eksklusif bersama media perniagaan, dan juga penggunaan media sosial seperti Facebook dan LinkedIn untuk menyampaikan maklumat secara pantas. Pendekatan yang mereka gunakan ini membantu untuk meningkatkan kredibiliti syarikat serta memastikan maklumat yang mereka sampaikan adalah tepat dan tidak dimanipulasi oleh mana-mana pihak. Respon syarikat yang keempat yaitu libat urus ataupun kawalan kerosakan, yaitu melibatkan pihak berkepentingan. Genting Malaysia ni secara konsisten mengadakan mesyuarat agung tahunan, taklimat pelabur dan juga forum berkala bagi menjawab persoalan berkaitan prestasi kewangan dan juga halat tuju syarikat. Selain itu, syarikat juga bertindak balas dalam menangani penyebaran maklumat palsu. Contohnya, pada Mei 2025, Genting Malaysia mengeluarkan kenyataan rasmi untuk menafikan penglibatan dalam urus niaga tanah palsu. Ini dapat melindungi imej korporat dan mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Ini juga menunjukkan komitmen syarikat terhadap ketulusan, integriti dan perlindungan kepentingan pemegang saham. Baiklah, kita akan masuk ke bahagian reaksi pihak berkepentingan terhadap isu yang sedang dihadapi oleh Genting Malaysia Berhad, dan di dalam bahagian ini kita akan pecahkan mengikut 4 kumpulan utama, iaitu orang awam, media, badan pengawas salian serta pelabur dan juga pekerja di dalam syarikat ini. Kesemua reaksi pihak berkepentingan ini sangatlah memberikan impak yang sangat signifikan ke atas usaha dan juga reputasi syarikat ini. Reaksi pihak berkepentingan yang pertama iaitu orang awam, tetapi saya akan ambil dari sudut pandangan pelabur runcit sahaja. Ramai pelabur runcit yang telah melihatkan rasa ketidakpuasan hati ke atas tindakan ataupun keputusan yang telah diambil oleh pihak syarikat, dan ianya jelas terlihat melalui forum-forum rasmi seperti investor yang menunjukkan ratusan komen kebimbangan tentang ketulusan dan keadilan keputusan yang telah diambil oleh pihak syarikat ini. Dan pihak mereka mempersoalkan sama ada keputusan yang telah diambil oleh syarikat adakah ianya mewakili kesemua pemegang saham di dalam syarikat tersebut. Reaksi pihak berkepentingan yang kedua iaitu media. Seperti yang kita sedia maklum, media sangat memainkan peranan yang besar dalam membentuk persepsi awam yang meluas. Seperti yang telah dilaporkan di dalam The Age Malaysia, isu yang sedang dialami oleh Genting Malaysia Berhad ini dilihat sangat kritikal dan ia telah menjadi viral di dalam media sosial. Hal ini telah menjadikan ramai netizen mula mempertikaikan integriti syarikat, dan perkara ini telah memperburukkan lagi reputasi Genting Malaysia Berhad di mata masyarakat, tidak kira di Malaysia maupun di negara-negara lain. Reaksi pihak berkepentingan yang ketiga iaitu Badan Pengawas Salian yang akan lebih fokuskan kepada Bursa Malaysia sahaja. Bursa Malaysia telah bertindak dengan pantas mengemukakan lebih 20 soalan kepada Genting Malaysia Berhad, dan tindakan ini telah menunjukkan tahap pengawasan yang ketat serta keprihatinan terhadap isu takbir urus dan konflik kepentingan yang berlaku di dalam kalangan syarikat-syarikat di Malaysia. Akhir sekali, reaksi pihak berkepentingan pelabur dan juga pekerja. Impaknya sangat ketara apabila harga saham Genting Malaysia Berhad jatuh sehingga 34.7% dalam tempoh setahun, dan ianya mencecah paras terendah RM1.70. Penurunan ini membuktikan bahawa pelabur sudah mula hilang keyakinan, lalu mereka telah mengambil tindakan menjual saham mereka. Walaupun kesan langsung terhadap pekerja belum jelas, namun tekanan terhadap imej dan kestabilan dalam masyarakat semakin meningkat. Secara keseluruhannya, isu ini bukan sahaja menjejaskan kewangan syarikat, tetapi ianya turut menghakis keyakinan pelabur, mencemarkan reputasi serta menimbulkan tekanan dalaman di dalam syarikat Genting Malaysia Berhad ini sendiri. Genting Malaysia Berhad kini perlu bekerja keras untuk memulihkan semula kepercayaan semua pihak berkepentingan agar dapat mengukuhkan semula reputasi syarikat ini di masa akan datang. Seterusnya kita akan masuk kepada penilaian kebekasan dan perbankan awam di Genting Malaysia. Pertama, dari segi respon terhadap isu Empire Resort,
Genting Malaysia dilihat kurang tulus dan tidak ada penjelasan yang meyakinkan kepada pelabur. Dan ini mencetuskan persepsi konflik kepentingan. Selain itu, syarikat juga gagal memberikan komunikasi strategik untuk tangani prestasi kewangan yang lemah dan tekanan dividen. Akibat daripada itu, keyakinan pelabur terus merosot dan tiada lagi strategi pemulihan kewangan yang jelas ditonjolkan kepada umum. Seterusnya kita masuk kepada penggunaan teori PR. Mengikut teori komunikasi krisis situasi, SCCT, Genting Malaysia sepatutnya mengambil pendekatan bertanggungjawab dan memohon maaf secara terbuka kerana krisis ini berpunca daripada pengurusan dalaman. Namun, tidak dapat dilakukan menyebabkan reputasi syarikat semakin terjejas. Berdasarkan pula teori pemulihan imej, syarikat juga kurang tindakan konkret untuk pulihkan imej mereka. Tiada bukti yang kukuh menunjukkan usaha serius untuk mengambil kepercayaan pelabur, hanya kenyataan umum tanpa pelan yang sangat jelas. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kekuatan perhubungan awam di Genting Malaysia dan juga kelemahan mereka. Antara kekuatan Genting Malaysia ialah mereka masih lagi mengekalkan komunikasi rasmi iaitu melalui pengumuman Bursa Malaysia dan mereka juga memiliki saluran komunikasi korporat yang berfungsi. Reputasi sebagai jenama resort terkemuka juga sedikit membantu kekalkan sokongan jangka pendek daripada pelabur. Seterusnya kita akan masuk kepada kelemahan. Namun begitu, banyak kelemahan yang ketara, antaranya iaitu kurang komunikasi proaktif dan dua hala, gagal jelaskan nilai pengambil alihan Empire Resort, lemah dalam menguruskan jangkaan pelabur dan tidak responsif terhadap kritikan dan laporan negatif. Akhirnya, reputasi dan kepercayaan pasaran terus menurun. Kesimpulannya, walaupun ZM mempunyai asas PR yang kukuh, kelemahannya dalam strategi komunikasi krisis dan pemulihan imej telah memberi kesan besar terhadap reputasi dan prestasi mereka. Hai, Assalamualaikum. Saya Roshanti Syafina binti Roslan akan membentangkan analisis perbandingan antara dua syarikat global iaitu Genting Malaysia Berhad dan Las Vegas Suncorp dalam menangani krisis perhubungan awam yang serupa namun dengan pendekatan yang sangat berbeza. Genting Malaysia menghadapi krisis kepercayaan akibat transaksi pihak berkaitan yang kontroversi di mana pengambil alihan Empire Resorts bernilai $41 juta daripada keluarga pengurusi sendiri. Maybank secara terbuka mengkritik transaksi ini dan syarikat bergelut dengan hutang sebanyak 13.5 bilion ringgit Malaysia serta kerugian berterusan. Las Vegas Suns pula, mereka menghadapi krisis strategic direction apabila menjual aset ikonik The Venetian dan Palazzo dengan nilai $6.25 bilion sebagai sebahagian transformasi kepada model asset light. Ini menimbulkan kebimbangan mengenai legasi abandonment kerana meninggalkan home base Las Vegas. Perbezaan paling ketara terletak pada pendekatan komunikasi krisis. Genting mengamalkan pendekatan defensif di mana ia merupakan penjelasan minimal kepada media, hubungan media yang terhad dan sikap reaktif yang hanya bertindak apabila tekanan mencapai tahap kritikal. Las Vegas Suns pula sebaliknya sangat proaktif di mana mereka mengadakan investor calls berkala. CEO Robert Goldston memimpin naratif dengan justifikasi terperinci dan memberikan kemaskini strategik yang konsisten. Goldston bijak memposisikan penjualan sebagai era baharu, peluang dan pertumbuhan. Dari perspektif teori komunikasi krisis situasional, kita dapat melihat ketidakselarasan strategi. Genting menggunakan strategi denial dan diminishment untuk krisis intentional yang sepatutnya memerlukan strategi reboot. Las Vegas Suns pula menggunakan strategi adjusting information dengan menyediakan maklumat terperinci dan corrective action melalui pengumuman pelaburan semula sebanyak $3.2 bilion di Asia. Hasilnya jelas berbeza, di mana Genting mengalami sentimen negatif berpanjangan dan prestasi lemah berterusan. Manakala Las Vegas Sun, mereka berjaya mencipta naratif positif dan menunjukkan komitmen jangka panjang di Asia. Dengan itu, komunikasi krisis yang proaktif dan strategik adalah kunci kejayaan dalam menangani krisis korporat. Kita beralih kepada pembentang seterusnya. Antara cadangan penambahbaikan bagi amalan perhubungan awam korporat pada masa hadapan, yang pertama ialah Genting Malaysia Berhad disarankan untuk beralih daripada pendekatan komunikasi defensif kepada strategi yang lebih proaktif dan telus. Setiap keputusan strategik syarikat
terutama yang melibatkan transaksi pihak berkaitan atau perubahan besar, perlu disertakan dengan justifikasi yang jelas dan disampaikan melalui berbagai saluran seperti taklimat media, sidang pelabur, kenyataan resmi, dan sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Seterusnya, memperkukuh tabir urus dan ketulusan korporat dengan menubuhkan jawatan kuasa bebas yang menilai transaksi sensitif serta memperincikan risiko dan langkah mitigasi dalam laporan tahunan dan kenyataan keuangan. Cadangan terakhir, penubuhan unit komunikasi krisis dalaman yang terlatih dan bersedia dengan pelan tindakan kecemasan membolehkan syarikat bertindak pantas, menyampaikan naratif pemulihan yang konsisten dan meyakinkan semasa krisis. Untuk kesimpulan, Genting Malaysia gagal menyampaikan maklumat strategik secara berkesan kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan. Mereka juga tidak cukup memberikan penjelasan terbuka mengenai rasional pengambil ahlian dan impak keuangan yang terlibat. Genting Malaysia memilih pendekatan menafikan isu dan meminimumkan risiko tanpa menunjukkan empati atau pelan pemulihan yang jelas. Seterusnya, tiada inisiatif untuk mengurus atau meluruskan jangkaan pelabur sebelum dan selepas pengambil ahlian. Selain itu, tiada pendekatan dengan teori SCCT dan image restoration, di mana Genting Malaysia menggunakan strategi denial dan diminish untuk perbandingan dengan syarikat lain tentang cara menangani kes yang sama, yaitu syarikat Las Vegas Sands Corp, di mana LVS mengamalkan komunikasi krisis yang lebih telus, empatik, dan terancang sekaligus berjaya mengekalkan kepercayaan pelabur. Itu saja daripada kumpulan 4. Sekian, terima kasih.